الجبار المتكبر الخالق البارئ الصغير الغفار القادر الوهاب الفتاح القاضي الفاسق الخافض الرافع معز المذل السميع البصير الحكيم الولي الحميد المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم المجيد الماجد الواحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر والمتعال البر التواب المتقي والعفو الرؤوف الواهب المجيد الجلال المرشد الجامع الغني المنفعل الله النافع النور الهادي البديع الباقي البارئ الرشيد صاحب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المعلوم ملكك وإدادك لوجهك كلما ذكرك الذاكرون وذكرك الغافلون. Alhamdulillah kita dapat kumpul lagi pada pagi ini dan syukurlah kita kepada Allah yang memberi kita kesihatan, dihidupkan kita lagi pagi ini dan diberi kita kehendak untuk hadir pada majlis ilmu. Dan juga Allah Ta'ala juga yang berikan kita rasa untuk syukur pada Dia setelah kita mohon dalam solat Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga rasa bersyukur ini terus kekal sampai kita mati. Sampai mati. Kenapa? Biarlah mati itu, ketaatan itu kekal. Biarlah mati itu masih lagi dalam ketaatan. Biarlah ada usia yang ujung sudah sampai habis macam ini. Di sisi tengok bawah sekali kitab pun muka surat 26 bawah sekali. Di sisi tengah-tengah mazhab macam Maliki yang dulu, yang lain mengirakan bismillah ini bukan satu daripada Fatihah. Pada mereka dah sunat dia baca bismillah, tak baca pun sah merah. Walau macam mana pun sisi mereka membaca Fatihah itu wajib dan sah kita berimamkan mereka. Tentang bismillah mereka tanggung, dan lagi sisi mereka itu sunat baca bismillahirrahmanirrahim perlahan-lahan sebelum alhamdulillah kerana meraihkan hilaf. Pada yang kami maknanya mereka menerima juga pendapat yang katakan bismillah ini wajib, tapi pada mereka ialah sunat. Jadi mereka baca juga meraihkan hilaf. Itu namanya meraihkan hilaf. Macam kita kata kan, macam kita kata mazhab Hanafi kata kepala ni wajib sapu semua. Wajib sapu seluruh kepala. Mazhab Hanafi ni wajib sapu seluruh kepala. Kita mazhab Syafi'i, kita ada wajib sapu bahagian sikit rambut sini je, atau sini ke mana ke sini je. Rambut yang ada dalam gulungan boleh kepala. Tapi untuk meraihkan hilaf, kita elok sapu semua. Itu namanya meraihkan hilaf.
Meraihkan khilaf. Kenapa? Sebab ada mazhab kata wajib. Jadi kalau kita sapu kepala, kita dapat pahala sunat, sapu dulu kepala, dan kita juga dapat pahala meraihkan khilaf, iaitu maksudnya keluar daripada khilaf. Ada pendapat kata macam ni, ada pendapat kata begini. Jadi kita ambil pendapat yang kata macam ni. Kenapa? Ini dia sapu dulu kepala, dia dah melindungi sebagai kepala dan meliputi sebagai kepala. Lepas tu dikatakan perkataan itu dikatakan meraihkan khilaf. Perkataan itu dikatakan meraihkan khilaf. Jadi eloklah kita basuh semua pada dia ambil wuduk ni kena rasa macam kita menikmati makanan yang lazat. Betul tak? Sapu muka semua-semua begitu begini, masuk air dari hidung begitu begini. Buat dengan sungguh-sungguh. Kerana ini adalah perbuatan yang mesti dibuat sebelum menghadap Allah. Contohnya persalatan. Jadi kalau kita ada feel dalam wuduk ni, tidak sama macam kita ada wuduk biasa. Contoh macam wuduk biasa. Lepas tu ada guru cakap dia pergi India, dia tengok ulama-ulama kat India ni, mereka air lebih sikit je. Tapi mereka ada wuduk ni, betul nampak itu ayat itu. Sebab apa? Ini basuhan yang diarahkan oleh Allah. Jadi ini basuhan yang dimiskikan oleh Allah untuk kita menghadap Allah. Jadi kalau kita buat lebih kurang, satu takut tak sah. Lepas tu kita tak rasa yang ini ada arahan daripada Allah. Jadi bila arahan Allah ni kita perhatikan, pasti ada kebaikannya dan kita buat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sapu kepala basuh kepala, basuh semua kepala. Itu yang paling bagus. Okey. Jadi dikatakan bismillah tu begitu. Kalau kita kata jadi tak sah kita jadi imam sebab dia tak baca bismillah. Dengan tanggapan kita dia tak baca langsung dan kita mengikatkan semayang dia tak sah, maka kita tak boleh jadi makmum pada dia. Kenapa? Syarat sah berimam, makmum tak boleh mengikatkan yang semayang imam tidak sah. Tak boleh mengikatkan apa? Tak boleh meletakkan hati dia, imam ni semayang tak sah. Contoh apa? Dia tak boleh bismillah nak baca. Kalau kita dah buktikan itu, kita tak boleh makmum. Atau kita kata imam ni Syiah ni. Faham? Ini dia ada etikat-etikat yang menyebubur. Jadi kita boleh jadi makmum, boleh jadi makmum. Kalau pergi negara dia, nampak orang Syiah jadi imam, Syiah jadi dia jadi imam. Dia tak ada jemaah. Dan ruang. Kenapa? Tak sah imam. Mengikatkan bahawa imam itu solatnya tidak sah. Atau imam tak tahu. Imam kata rukuk ni, dia kata tak wajib. Orang yang kata benda wajib tak wajib dalam solat, sebenarnya tak sah. Sebab dia dikatakan tidak tahu kaifiat. Faham? Jadi kalau kita dengar dia pernah berbual kita, dia kata Fatihah ni tak wajib. Sebenarnya Iktidal pun tak wajib. Dia ada benda yang wajib, dia tak wajib. Maksudnya kita boleh jadi imam. Kenapa? Kita kena faham, orang yang kata benda wajib ini sunat dalam sembahyang, maka sembahyang tak sah. Kenapa? Dia tak tahu kaifiat. Dia tak boleh jadi dari makmum. Tak boleh. Kalau dia jadi imam kat masjid itu, lebih afdal kita sembahyang Allah. Walaupun lelaki. Lepas tu nak beli imam ni kena betul. Jangan ada kita dan diri kita, dia ni tak sah sembahyang ni. Kita tengok dia pemaninah tak ada. Berapa kali dah kita pasal? Kita kata tak sah. Kalau kita kata tak sah, kita jadi makmum benda ni. Itu kena faham betul. Kalau kita jadi imam juga, tak sah main kita. Sebab kita dah etikat imam sembahyang, tidak sah. Perlu kena faham. Okey. Wajib dipelihara dan dijaga segala roh. Ada satu perkataan tu yang dia kata begitu. Ni wajib dijaga
dan dipelihara segala suruh. Di dalam kitab macam itu. Ini nama apa ni? Ini nama apa? Apa nama dia ni? Syarat sah Fatihah. Ini nama syarat sah. Wajib ni mana mesti jaga lah. Kalau tak jaga, tak jaga dosa. Kalau dosa, memang tak sah. Dosa. Assalamualaikum. Putri. Okey, alhamdulillah. Okey, ni jawab. Apa yang dimaksudkan dijaga ni? Ni. Apa maksud jaga? Pada 3 perkara. Ini kita tidak boleh ni. Tukar huruf. Ini yang benda kita nampak ni. Tambah huruf. Tulis banyak kali pun tak apa. Ni dah tulis ni, tak apa tulis lagi. Kurang huruf. Kalau tak sibuk, sakit, dengar, faham, sibuk, sakit, dengar, faham, 2 jam tak rasa. Betul tak? Tapi kalau tak sakit, muak sana, muak sini, emas sakit bergerak-gerak je. Semula buaya tempat tutup. Memanglah. Setengah jam pun dah okey. Sibuk dengan diri kita. Kita sibuk lah banyak kerja kat rumah. Sibuk dah tengah hari dah, tak sedar. Saya bawa kawan-kawan saya kadang-kadang, daripada pagi sampai malam. Macam ini kan. Saya ni kelas saya ni pukul 8, pukul 10, nanti pukul 1. Lepas pukul 1 kan pukul 3.30, lepas tu kan maghrib, lepas tu kan isyak. Jadi lepas tu kan saya pergi, saya tak balik. Sebab saya pergi ngajar di Kelang dan Syaklam. Kalau kita sibuk dengan mandu, dengan diri, ngajar, kita pun sudah malam dah. Aku sibuk. Sibukkan diri kita. Sibukkan diri apa? Dengan cantik. Walaupun benda ni kita dah tahu, kita dah pernah dengar ni, tak apa cantik juga. Untuk mengelakkan apa? Mengelakkan mulut itu terbuka-buka. Dia terbuka kenapa? Lapau. Kalau lapau, dia muap. Kena dah berusia ini, ngantuk tak apa benda ngantuk tu. Tidur semalam pukul 10, ngantuk juga. Okey, ini maksudnya apa ni? Wajib dijaga dan dipelihara segala huruf. Okey. 3. Apa lagi dia kata? Dan segala tasdidnya. Yang kita tu. Pelihara segala tasdid. Tasdid ni apa? Ini dari perkataan syaddad. Ini saya ni guru saya punya perkataan ni. Syaddad bermaksud berat atau disebut orang Melayu kata sabdu. Ni. Buat nota lagi, ada 14 tempat dalam Fatihah.
Dia tasbih ni syadat ni berat lah. Iya, nampak berat. Mid dia boleh tekan. Tekan. Berat ni tekan. Mid din iya. Tu lillah. Lillah. Lillah lam. Ar-Rahman. Ar-Baro. Ar-Rahman. Tu nama dia. Tu nama dia apa? Tu nama dia pelihara. Tu nama dia tasdid. Jadi kata sabdu lah senang. Ikutlah bahasa kita yang mudah faham yang nama sabdu. Okey. Dekat mana tempatnya ni? Dekat mana tempatnya sabdu ni? Okey, saya nak tunjuk slide ni. Saya tunjuk dulu ni. Okey, dia dekat muka solat dia Ni. Dia rukun 4 kan? Ni. Okey, saya nak copy slide ni. Okey. Tengok ni. Ni yang Fatihah ni. Mana tasbih ni? Tengok satu. Tu. Lam. Dekat lam. Bismillah. Millah. Itu disebut dengan berat. Millah. Kalau dia kata bismillah, bismillah, dia bismillah. Kalau dia kata bismillah, tak sah mayang. Yang betul yang tasdid pertama pun dah tertinggal. Bukan mila. Itu mila, itu masih mila. Bismillah. Bukan bismillah. Dia jaga. Ada orang sebut sampai tua. Bismillah ni. Bukan bismillah. Bismillah. La. Jangan masukkan ha. Ha ni dia tak sabdu. Bismillah. Jangan sebut bismillah. Bismillah memang tak sah. Bismillah. Nampak bulu kumak kambing kan? Belakang emas. Biasanya biasa baca apa ni? Millah ke millah? La. Ni jaga-jaga ni. Ni ramai orang Islam ni. Ada baca daripada muda ke tua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La berwaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Habislah baca semayang. Tak sah semayang. Kenapa tak sah? Salah dalam membaca Fatihah. Tidak memelihara huruf. Dia masukkan ha dalam lam. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca. Semayang 20 tahun tak sah. Kena hati sikit. Ni rah dalam. Hir roh sebut lagi lap tak ha. Hir rah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga masalah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bukan manirrahim. Ni kan ma ni. Ni. Bukan ma. Mim tanda atas ni Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, keman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca man, kita tambah sabdu. Syarat dia 14, kita jadi 15. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Habis mayang, 20 tahun tak boleh pakai mayang. Tu nak kena tahu mana kesalahan yang biasa dibuat oleh orang awam. Kalau kita belajar, nanti guru-guru kata, orang awam ni banyak silap kat sini. Jadi kita ni orang awam, orang belajar, saya pun orang awam, kita perhatikan jangan buat salah kat situ. Dekat sini tak sebut. Hendaklah ada sekali tasjid. Tasjid ada berapa? Tak sebut. Tapi kita besar sebut. Ada 14. Jadi kita baca ni 14. Jangan baca lebih daripada 14. Jangan baca kurang daripada 14. Lepas tu dia tahu dekat mana nak baca. Tak tahu silap, habis bayang. Habis bayang dikira apa? Dikira tak bayang. Kita baca betul-betul Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dengar dengan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan man. Ma. Jaga-jaga dia sikit je masuk. Bismillah. Bismillah. Salah. Lepas tu nak kena duduk masuk. Sekarang ni pun mungkin ada guru tajwid. Baca depan dia. Kita dulu masa remaja pun mungkin ada belajar ngaji. Kena baca depan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh belajar kat YouTube, tak boleh. Kalau tak ada orang dengar baca kita. Dan sekali jumpa Pak Imam masjid. Jumpa ustazah. Ustazah nanti datang masjid. Kita 4-5 orang ni nak jumpa ustazah setengah jam. Bagilah dia duit minyak, dia datang ambil air, dia kopi, apa, dia makan nasi, dia bagilah. Nak betulkan sikit Fatihah. Nak renew, dah lama tak baca depan ustazah. Tengok baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis kan. Baru Bismillah dah ada 2 kesalahan. Ini 3. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Alhamdulillah. La. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk lagi ha dalam lam. Berapa banyak kesilapan yang kita nak buat? Sebab apa kita buat? Kalau kita tak belajar. Kita tak tahu ni benda ni silap. Yang boleh membatalkan solat. Kita main baca ikut lidah kita je tak. Alhamdulillah. Salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan baca lah. Ini. Rob. Dia berat tu. Robbil. Jangan baca Robil. Ambil ya dulu. Rob. Pakai balik ya. Bil. Itu nama sabdu. Sabdu ni adalah 2 huruf. Apabila ditulis jadi 1. Asal dia 2 huruf. Rob. Roba. Ba alif lam. Robbil. Tapi pada tulisan dia gabungkan 2 huruf bersebelahan. Dia letak sabdu. Faham? Lepas tu kita nampak 1 huruf. Sebenarnya 2 huruf. Maksudnya kalau kita dah ada huruf ni, maknanya tak boleh kurang huruf. Kalau kita baca Rabbil, kita kurangkan 1 huruf. Kalau kita baca Rabbil, kita letak 2 huruf. Jadi tasdid dia yang mengawal, jangan kurang huruf. Jangan tambah huruf. Tasdid dia mengawal. Sebab dia mewakili 2 huruf. Kita baca 1 huruf. Habislah Fatihah, tak boleh pakai. Ini tak belajar. Takut nanti mati tengok amal tak ada. Mati besok tengok solat tak ada. Ni dunia dah macam-macam ni. Dah COVID, dah banjir. Entah lepas ni apa lagi Allah nak beri kita sebagai ujian pada dia. Kita tak tahu. Lepas tu kena sungguh-sungguh belajar agama dan praktikkan apa yang kita belajar supaya jangan salah dalam amal ibadah. Jangan salah. Dah ada panduan, ulama ada susun panduan, jangan salah.
Rabbil alamin. Jangan baca Rabbil. Baca Rabbil. Kita pastikan ba dua kali. Rab satu, bil satu. Ini pertama ni. Yang dua. Jangan sebut Ar-Rahmanir Rahim. Dia kena mim alif tu. Bos ini dia tak boleh tolak atas kapet. Dia tak gerak. Berat. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Baca Ar-Rahman. Ini Rahim. Tutup mulut. Kalau tak tutup mulut, mim tak keluar. Ar-Rahman Rahim. Lagi tak tutup mulut, mim tak keluar. Him. Tutup mulut. Dulu tahun 90-an dulu lah, awal-awal 90-an dulu, ada budak datang ngaji rumah saya. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim itu. Saya cakap dia tutup mulut. Him. Tutup mulut. Dia datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Dia tutup mulut. Tutup mulut. Berkeluar mim. Mim ni, dia mim. Di bibir tu dia rapat. Mim. Him. Lagi tak rapat bibir. Him. Mana dia keluar mim. Ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Min. Dia min. Him. Kalau kita tak tutup mulut, mim tak keluar. Bila mim tak keluar, kuranglah huruf. Bila kurang huruf, tak boleh ada Fatihah. Bila tak boleh Fatihah, langgar syarat Fatihah. Langgar syarat bacaan. Jadi tidak sah sembahyang. Jangan jaga. Ni. Bukan midin. Midin. Nampak tasdid tak? Nampak syadat tak? Midin. Midin. Jangan baca midin, jangan baca maidin. Itu maidin. Ustaz kata dulu dia pergi musafir, dia dengar imam baca. Iya kana bodoh wa iya. Bodoh dia kata. Apa yang bodoh ni? Bodoh ke bodoh? Bodoh dia tu. Dekat midin ni, ini ada yang ni. Itu ada satu lagi nama dia tasdid dal. Midin, mana baca berat. Tu nama syadat tu. Midin. Lepas tu, iya. Jangan baca iya. Iya kana abudu wa iya. Kita berlatih luar solat. Iya. Bukan iya kana abudu wa iya. Bukan ya. Bukan baca iya kana abudu wa iya. Bukan i. Oh, macam-macam dengar orang baca. Iya kana abudu wa iya. Kan i. Benda mudah buat mudah je. Iya. Sebut orang mudah je. Iya. Jangan betul-betul nak jaga Fatihah sebut iya kan nak bodoh iya. Dia apa ustaz kata syadat berat. Berat tu i bukan i. Tahu tak? Banyak baca salah lah. Tu yang saya bimbang bimbang. Bimbang kita bila baca salah ni dia menyebabkan sah dengan tidak sah di solat. Tu baca iya. Sama macam dia kata lah dekat surah masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak, sebab boleh dengar tak benda ni? Laju satu hal. Sebut tak betul. La ilaha illallah. La ilaha. Kita dengar la ilaha. Tu Syekh Daud Batani kata dalam kitab Biarul Murid jangan tak faham lah. Lawan dia pun orang dah sebut salah dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Itu hasil jautan. La. Nak injuk-injuklah badan tak apa lah. Tapi jangan salah sebut. Salah sebut tidak dikira sebagai penzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha. Jaga-jaga. Ini ni. Iya. Iya. Bukan iya. Iya kana budu wa iya. Jangan baca ini panjang pula macam budak tadika. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ini tak panjang ni tu ni. Dal waw ni, dia bukan dal waw ni hurain. Bukan dia mati dengan ni. Tapi tak panjang. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Jadi tasjid dia kat mana? Tasjid dia 29, 20 dekat ayat ni. Nasta'in dekat ayat ni 9, dekat ayat ni 10. Kita kata ada 14. Lepas tu kita kena cari, kita tahu dekat mana dan kita kena baca tempat yang mana ada tajwid. Ini 10. Ini dekat short. Ihdinas siratal mustaqim. Nombor 12 dekat siratal ladzi. Yang baca siratal ladzi. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Tal-ladzi. Tal-ladzi dalam satu. Tal-ladzi. Ada bulan 2. Tal. Siratal ladzi. Tal-ladzi. Kalau siratal ladzi, itu tak ada sabdu. Tal-ladzina an'am. Ni tak ada lagi tajwid dah. Last nombor 13 kot. Walau dhalin. Dulu guru katanya banyak salah tajwid ni, yang orang ketinggalan tajwid ni pada nombor 14. Dia baca walau dhalin. Nampak nombor 14 tak tajwid. Kita baca salam itu soal tak sah. Kita tinggalkan satu lam pada ujung kalimah Fatihah. Ujung ayat Fatihah. Walau dhalin. Patut walau dhalin. Dhal. Itu lam satu. Dhalin. Kalau dhalin. Cuba ingat kita baca macam mana. Kalau baca walau dhalin. Tak sah. Walau dhalin. Kena biasakan kat luar Fatihah. Luar semayang. Walau dhalin. Dhalin. Sebab apa? Nak melahirkan, nak menyebutkan tasdid yang ke-14 ini. Cuba praktik-praktik kat luar semayang. Walau dhalin ke walau dhalin. Jangan tinggalkan satu lagi huruf ni. Ujung Fatihah main tak sah. Jadi rakan seterusnya tak dipanggil mayang lah sebab Fatihah dah salah. Itu dia kata wajib dipelihara akan tajdidnya. Wajib dipelihara akan tajdidnya. Jadi ingat balik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau boleh hafal lah. Ayat pertama ada berapa? 3. Ayat kedua ada berapa? 2. Ayat ketiga ada berapa? 2. Ayat keempat ada berapa? 2. Ayat kelima, iya kana amru iya ada 2. Ayat keenam ada berapa? 1. Ayat ketujuh ada berapa? 2. Jumlah ada berapa? 14. Kalau tanya berapa tajwid dalam Fatihah? 5 ke 6? Alah 5 ke 6. Mana yang lain tak baca? Tak baca tak salah Fatihah. Berapa tajwid? 18 dia kata. Mana dapat lagi 4? Itu ada lagi tu. Alhamdulillah. Aku tahu dia kau orang Melaka. Jangan kata Alhamdulillah. Bismil. Bukan bismil.
Bismillah, Alham. Budak-budak ngaji. Dia ngaji mana? Sampai Alham dia kata. Tu budak-budak ni bukan budak ni dah buku sikit. Alham. Dia baca Alham. An'am. Dia janji ke tempat tu. An'am. An'am. Bukan An'am. Banyak orang salah baca. Dulu ada tak pada saya kursus imam tu dia kata ada kat situ baca An'am. Siratal ladzina an'am. Ribun jadi ji. Siratal ladzina an'am. Lepas tu dia kata, lepas tu baca surah ni, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu baca-baca, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Juara Qari di Selangor, selalunya orang Jawa tau. Saya betul. Saya dulu kursus imam yang ajar kami tajwid, ajar kami baca Fatihah ni, dia ajar baca Fatihah, saya akhir. Dengan salawat, dengan takbir, Guru Qari dia ajar. Dia ni orang Jawa. Masa tu umur 65. Masa tahun 2007. 2007 ni umur saya berapa? 40 kot. Tak sampai 40 katnya. Ada cerita tu, Ijadul jilatil ardu jidalaha. Baca-baca An'am. Itu Ustaz tu Qari di Selangor tahun 85. Dia orang Jawa. Dia cakap pakcik, dia nak pakcik tahu, pakcik saya pun Jawa pakcik, tak adalah bunyi begitu. Dia kata gitu. Orang Jawa memang pandai mengaji tau. Betul. Dia sebut ni kadang lebih baik daripada orang Melayu yang bukan Jawa. Jadi jangan baca macam tu. Dulu pernah sekali saya datang ajar sini. Masa tu cuti hari Isnin. Jadi saya takut saya lambat. Bila Selasa mula kerja, orang ramai. Kadang keluar 6 subuh pun tak sampai sini. Jadi saya sembilan subuh dekat kamu sebuah masjid lah kawasan ni lah. Ada masjid dan sembilan subuh tu. Jadi 1 jam awal lagi ni datang. Saya duduklah dengar orang belajar Quran. Orang tu belajar Quran. Dia baca surah apa Apa baca? Ada surah tu ada mat lah depan. Apa? Ada surah tu. Di wama adra. Dia orang gitulah. Wama adra. Baca wama adra. Jelas dalam Quran tu ni alif. Bukan baca wama adra. Dia tahulah. Wama adra dia baca. Dia baca wama adra. Bukan wama adra. Wama adra. Baca ma ni 2 harakat. Iyalah 2 harakat lah. Wama adra. Ya Allah. Saya pula yang belakang tengok hingga dia panas. Saya pula yang geram. Dia duduk situ. Dia ngaji kat sini. Jadi kira itu. Saya kata Allah sabarnya ustaz ni. Ustaz ni budak muda. Dia kata baca wama adra. Wama ni panjang ni. Wama adra. Wama adra. Wama adra. Wama adra. Ya Allah, saya kata kalau aku dah cabut dengan pakcik dia biar ni. Sampai kawan dia belakang ni, mak tu panjang dan terpun pakcik. Aku tahu lah mak tu panjang, aku dah panjang. Dia baca, wama adra. Ya Allah. Ui, sabar dia ni. Ustaz ni sabar dia, saya kalau challenge lah. Tapi kawan dia belakang ni tak sabar tu, dia tepuk kawan dia. Kau ni orang kata wama adra dia. Betul lah aku sebut wama adra. Dia kata dia betul. Saya dengar pun tak betul. Kadang-kadang apa tau, kadang dah tua sangat. Dia pun tak tahu apa disebut. Macam ada imam, ada kawan yang saya cerita, imam ni dia sakit jantung. Dia macam uzur. Tapi tak ada imam, orang tolak jadi imam. Dia kentut, jemaah semua dengar, dia kata tak kentut. Dia orang itulah. Dia pernah baca surah pendek, dia lupa. Surah pendek pun lupa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia diam. Padahal dulu, bukan surah pendek, surah panjang dia baca. Ni faktor macam nyanyi-nyanyi kita lah.
Kentut, dia kata tak kentut. Orang berparakah habis lah sembahyang korang. Lepas tu tanya, kenapa kau sembahyang korang? Orang kata imam tadi kentut. Bila masa kentut, sejak tu tak boleh jadi imam. Imam lambat tu tunggu. Dia pun dia kata dia memang tak nak jadi imam dah, dia tak alat. Tapi sebab imam tak ada, imam pula orang baru bangun lambat. 20 minit lepas azan pun tak ada imam lagi. Itu orang tolak jadi imam. Dia tak nak jadi imam lah, tapi orang tolaknya juga. Itu masalah dia. Lepas tu jangan sampai peringkat tu memang agak payah lah. Lepas tu jangan lewat sangat nak belajar mengaji. Umur dah 60 baru tahu idgham ni apa. Lewat sangat lah ni. Tapi eloklah dia tak langsung. Baru tahu izhar ni apa. Umur 65 semalam baru tahu dengung ni apa. Ni kan dengung ni pening dia kata. Aduh. Risau dengan kadang. Okey. Tengok ni. Okey. Dipelihara tajdid dia dari perkataan syaddat yang bermaksud berat atau disebut sabdu ada 14 tempat dalam Fatihah. Kita tulis ini, sila rujuk pada slide. Nak tahu berapa tempat kat mana? Wajib dipelihara huruf, wajib dipelihara tajdid, semuanya hendak dibaca dengan betul. Ini dua ni. Dua ni mesti dibaca dengan betul. Ini satu. Kalau tidak dibaca dengan betul, apa akibat dia? Sembahyang itu tidak diterima. Ni apa di dalam ni mesti dibaca dengan betul. Atau dia kata sini apa? Mesti dibaca dengan betul. Okey, mesti dibaca dengan betul. Kalau baca tak betul, satu hukum dia, maka tidak sahlah akan solat. Tidak sahlah akan solat. Kenapa? Itu adalah rukun dalam sembahyang. Itu adalah rukun dalam sembahyang. Kalau kita tidak buat yang betul, bimbang, dia akan membatalkan solat. Ini semua ni. Ini mesti baca yang betul. Ini mesti baca yang betul. Okey. Tidak boleh salah dan tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh ditukarkan dengan huruf lain. Ni. Tak boleh tukar dengan huruf lain, tak boleh ditinggalkan, tak boleh dikurangkan, tak boleh tambahkan apa huruf. Kalau kita buat tiga benda ni, mana tak pelihara Fatihah. Kalau tak baca tasbih dengan betul, sadar betul, mana tak pelihara Fatihah. Maka apa? Maka macam yang tak sah. Jangan diselang antara ayat-ayat dan kalimat-kalimat dalam surah Fatihah. Tak boleh yang selang. Mesti baca terus. Mesti baca terus. Tidak boleh ada kita ini apa? Diselang antara ayat atau kalimat Fatihah. Seperti ucap Alhamdulillah ketika bersin.
ketika bersin. Okey. Ni apa ni? Ni panggil apa ni? Apa ni panggil ni? Ni panggil apa? Syarat sah. Syarat sah. Kalau dia alhamdulillah dia bersin. Eloknya dia ulang balik alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Antara tu ada bersin ada batuk ke? Elok ulang balik daripada pangkal ayat. Kenapa? Kita ada dengan selang. Okey. Kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan musyiat semayang seperti menyebut amin. Kecuali bacaan yang ada sangkut paut dengan solat seperti ia sebut amin pada Fatihah imam. Ni. Atau dia sampai imam terbaca surah sajadah. Dia baca Fatihah, imam sujud sajadah. Dia sujud sajadah, dia bangun disambung baca Fatihah. Pun tidak mengapa, tidak dikatakan memutuskan bacaan. Faham tak? Hari Jumaat. Imam dia sajadah. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, imam sujud. Dia sujud. Bacalah ayat sejadah tak apa. Sebab ayat sejadah itu, sujud tu, sajadah wasiyan nanti halaqahu sampai habis tu, itu adalah bacaan yang bersangkut paut dengan solat. Bersangkut paut dengan solat. Dia baca Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, tiba-tiba imam salah baca surah. Dan dia membaca surah itu dengan niat membaca ayat Quran dan menegur imam. Bagaimana betulkan dia sambung. Maliki Yaumiddin, boleh? Boleh. Sebab bacaan tadi bersangkut paut dengan solat. Tapi kalau dibaca tadi, imam baca Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Dia dengar, dia pun baca Allahu samad. Pada niat menegur imam tanpa niat baca Quran, maka solat dia telah batal. Kenapa batal? Dia dikatakan bercakap dengan imam. Sama macam tadi lah subhanallah. Imam salah disebut subhanallah. Dia tak niat kasar. Dia tak kasar zikir. Maknanya macam dia bercakap dengan imam. Pada tujukan berdiri kat imam. Subhanallah ni. Kalau dia niat zikir, dia niat tegur, okey, kan sah. Tapi kalau dia niat tegur saja tanpa niat zikir, sembahyang tidak sah. Apa maksud niat zikir? Bila tengok imam silap, kita kata Maha Suci Allah dan hati kita dia bersilap. Maha Suci Allah itulah perkataan Subhanallah disebut. Pada niat kita zikir. Kalau tak ada niat zikir, sembahyang kita tidak sah kerana bercakap dengan imam. Sama juga imam Muslim. Imam tengah-tengah dan diam, pusing. Acuh pusing. Dia kat belakang kata apa? Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Apa jadi sebenarnya dia? Batal. Kenapa batal? Dia cakap dengan imam. Apa? Semoga Allah merahmati engkau. Nampak? Itu nama batal. Dia cakap ni, dia mendoakan imam. Tapi Allah merahmati engkau. Tapi kalau benda tu doa juga, ya Allah perkenankanlah, amin. Tidak batal. Kenapa? Sebab dia
perkataan itu ada sangkut paut dengan solat. Ada sangkut paut dengan solat. Okey. Hendaklah dibaca berturut-turut. Hendaklah dibaca berturut-turut. Dibaca Fatihah dengan berturut-turut tanpa ada selang yang panjang. Ini apa? Ini apa ni? Panggil apa ni? Syarat sah. Tengok ini. Ini pun tadi syarat sah. Okey. Jika seseorang lemah membaca Fatihah. Jika dia lemah dalam baca Fatihah. Apa maksud lemah baca Fatihah? Dia tak boleh baca Fatihah. Mungkin dia baru masuk Islam ke, dia lemah baca Fatihah. Hendaklah dibaca, digantikan. Ini punya keadaan. Keadaan apa? Jika lemah baca Fatihah. Lemah ni memang tak boleh, tak reti, tak tahu, belajar tak dapat. Hendaklah diganti dengan boleh diganti dengan ayat-ayat lain atau zikir lain, atau doa lain dengan syarat mestilah zikir tadi, doa tadi, ayat tadi melebihi ayat jumlah ayat dalam surah Fatihah. Berapa jumlah ayat surah Fatihah? 142. Kalau diganti dengan ayat lain, tak sampai 142, tiada sah. Okey. Jika tiada mampu juga,
Jika tiada mampu juga, hendaklah berdiri ia selama tempoh orang baca Fatihah. Macam Islam tak tahu benda, hendaklah berdiri ia lebih kurang 25 saat, iaitu tempoh bacaan Fatihah yang sederhana. Okey. Ah. Ah. Kalau dia tak tahu baca Fatihah, dia baru masuk Islam ke apa benda, dia kena berdiri. Allah Akbar, berdiri diam. Tempoh apa? Tempoh orang baca Fatihah, dia kena berdiri. Orang baca Fatihah selalu 25 ke 30 saat lah. Jadi dia kena berdiri saat, ada rukuk lah. Sah lah, sah. Kenapa? Dia tak tahu baca. Mungkin dia baru masuk Islam ke, tak ada orang ajar dia baca Fatihah tu. Dia nak pergi belajar sangat dah jauh dari rumah dia, waktu tu dia terima semayang dia, macam tu. Tapi kalau satu hari nanti ada orang ajar dia Fatihah, dia dah belajar Fatihah, oh dia tahu dulu sebenarnya tak salah baca Fatihah, dia kena kagau. Dia kena kagau waktu semayang semua. Okey, ni, lepas tu, kita nak baca 10 syarat Fatihah. Bagus syarat ni. Ini dalil. Tengok dalil dulu lah. Jadi belajar sekarang ni ada dalil. Maknanya adalah improvement sikit lah daripada dulu. Jadi ini apa? Ini dalil. Dalil membaca Fatihah dalam solat. Ini dalil ini. Daripada hadis Rasulullah SAW. Ini dalil ini. Lepas tu baca ni pula. Syarat sah Fatihah.
10 syarat sah Fatihah. Apa nama ni? Ni nama apa? Syarat. Bacaan apa ni? Syarat atau rukun? Ini syarat rukun. Pertama. Tak payahlah. Dibaca akan dia dalam bahasa Arab. Kau boleh terjemah. Jika lemah ia dalam membaca Fatihah, tak boleh baca bahasa Arab, bolehlah digantikan dia. Ini syarat ni kita cerita tadi. Dengan 7 zikir yang lain. Atau 7 doa yang lain. Atau 7 ayat Quran yang lain. Walaupun bercerai-cerai. Dia baca tu Wallahu ahad, Malik ibn Nas, tak apa. Baca sini sikit, baca sini sikit, baca sini sikit, sini sikit. Dengan syarat jumlahnya, jumlah apa? Jumlah huruf yang dibaca pada zikir yang lain, pada doa yang lain, pada ayat Quran yang lain, bila dijumlahkan huruf tu melebihi 140 huruf. 140 huruf ni adalah ayat Fatihah. Kalau katakanlah dibaca zikir yang lain, Allahu Akbar. Allahu Akbar ada berapa huruf? Alif, lam, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. 8. Dia baca 8 zikir, 7 zikir. 8 ke 7 baru berapa? 7 ke 8 berapa? 50? 56? 56 baru. Kalau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa? Baca 7 kali. Cukup kalau 42 atau lebih? Okey. Dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Itu dia pandai. Baca lagi 7 kali. Okey, 7 kali baca zikir yang lain. Berapa huruf ada dalam tu? Lebih dari 42, lulus. Dengan syarat dia memang tak boleh baca Fatihah lagi. Okey, boleh faham ni? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ni 2 dan 3. Dibaca Fatihah itu menurut akan tertib. Tertib maksud apa? Ayat pertama tu baca daripada keadaan pertama. Kalau kedua tu baca dah dalam keadaan kedua. Ni. Jangan. Ini pertama.
Yang kedua, yang ketiga. Dibaca Fatihah itu dikatakan mengikut akan tertib. Maknanya baca Bismillah dulu, lepas tu baca Alhamdulillah Rabbil Alamin dulu, baru Ar-Rahmanir Rahim dulu, Maliki Yaumiddin dulu. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Kenapa? Ikut tertib. Segala kalimah, segala ayat, segala huruf mesti mengikut akan susunan. Itu nama dia apa? Itu nama dia tertib. Kalau tak ikut, tak sah. Nombor 3, dibaca dengan Fatihah itu dengan berturut-turut. Tak boleh berhenti lama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia Maliki Ar-Rahman Rahim, tak sah. Antara kalimah-kalimah dan juga satu ayat dengan yang lain. Kecuali batuk yang tergagal atau bersin. Dia baca satu ayat, batuk. Tergagal ni terpaksa batuk. Atau sempat ambil nafas. Itu dia dimaafkan. Kenapa? Atas keuzuran diri dia. Kena uzur. Sebelum saya lupa, ada kakaknya pesan air tu apa? Datang tak? Yang kena sakit tu, kata tu bacakan air. Ada tak? Nanti ambil. Ni ada. Ni Ni dua ni. Jangan lupa. Saya bimbang kadang-kadang takut tak datang. Datang kalau orang berbalik, yang kena patah balik, itu yang susah. Nanti ambil ni. Okey? Nombor 3, dibaca akan Fatihah dengan berturut-turut. Itu cara atas rukun, cara nombor 3. Kalau dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia buang, dia pun tinggal balik Ar-Rahmanir Rahim. Dia tempoh dia tu lebih daripada kadar bernafas. Dalam berapa hour? Tu. Tarik, turun. Kalau dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu boleh. Hanya dibenarkan tempoh bernafas. Dulu kan kalau nikah, orang kata satu nafas. Betul tak? Dulu lah. Kalau nama bini panjang, Halimatul Sa'adiyah, Al-Fatin, Ar-Rabi'ah, An-Nur, Al-Cahaya, tapi yang saya lelaki dia nak bertiga. Saya tak tahu lah kenapa dulu orang kata nafas. Itu kalau bernikah tu tunai. Ini mereka. Nama bapa mertua pula bin Ali Abdul Hamad Al-Said Al-Marjusi Al-Ani mampus betul. Kenapa orang nafas kan? Guna pasal. Salah. Dulu siapa nikah tu? Pengantin tu tanya. Bila masa tu Ustaz tu undangan kan, sini aku nikahkan kau, nanti dia jawab. Dia tanya Ustaz guna nafas ke? Dia kata tak, guna nafas tak apa. Mana nafas tak apa. Jangan sampai tak nafas kot, mati orang sini dia. Ustaz tu kata. Maknanya dia jawab aku terima nikahnya, ada sebut nama kan, dengan mahkamahnya, ada gap-gap. Tak apa, sebenarnya tak apalah. Tak tahulah kenapa orang dulu kata senafas. Sebab dalam kitab rasanya macam saya tak pernah jumpa lah senafas ni. Saya tak jumpa. Mungkin ada kitab yang saya tak belajar, tak tahulah. Tapi setakat ni saya kata saya tak jumpa senafas lah. Dan saya pun tak pernah tanya dengan guru. Tak betul senafas, saya tak tanya. Tapi apa yang ilmu yang ada tidak mensyaratkan senafas. Cuma dia nak senafas tu, maknanya kita buat ini dengan tubuh agaknya lah. Pada nak mengambil anak ni bagi isteri. Mungkin juga lah tu. Tapi yang saya tahu tak ada disyaratkan nafas. Jadi Fatihah ni pun tak disyaratkan nafas. Dulu Putu Imam dulu dia ajar kita belajar 1 nafas, 2 nafas, 4 nafas. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Berhenti.
Mana belajar? Inna suratul mustaqim wa suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Dia suruh buat satu nafas. Sebut semput orang. Mana semput? Kursi imam. Yang datang ni 80 tahun pun ada. Ha. Dia baca satu nafas tak apalah, itu sebagai kaedah belajar tak apa. Tapi tak boleh ada delay lebih daripada kadar bernafas. Pada orang yang tidak ada keuzuran. Kalau dia uzur, dia kena bernafas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Penat. Ar-Rahmanir Rahim, tak apa. Ada orang tu tahu, dia pergi cakap sekejap dia. Ni kalau kena sakit apa kan tu? Jantung. Asma. Kena asma tu. Cakap sikit je mengah. Kalau itu tak boleh nak cakap banyak lah. Wajah hak tak boleh. Ar-Rahmanir Rahim, itu dah banyak tu. Nafas. Lama tunggu, nak recover balik, nak pulih balik. Malik Yawmiddin. Okey, tak apalah itu. Sah. Okey. Nanti kita sambung nombor 4. Kita nak baca kitab lain ni. Saya tanda kat sini. Nanti akak pun perlu ingat-ingatkanlah. Sambungan keempat, syarat atas rukun bagi Fatihah. Sambungan sini Okay, nanti besok kita buka file ni. Dia catat kat sini. Apa benda nombor 4. Okey, kita nak baca kitab Tauhid. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu yudaki dan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nawfihi wahda Miyah kudrah irada ilmun hayyus sama basar kalamu qadiran nurilan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Okey, tengok kat pada beriman pada Allah. Dua apa? 20. Nombor 20. Betul Ustaz. Belas dah. Tiada yang memberi hidayah dan taufik melainkan Allah. Ada Ustaz nak huraikan sikit lagi. Yang mana? Nombor 19 tu saya ada catat huraian 19 macam tu. Apa nak cakap apa? Kata apa? Ustaz tentang hidayah tu rasanya ke atau doa taufik? Tak apalah. Masuk ni lah taufik senang Masuk taufik ni. Ini apa tajuk dia ni? Tulis tajuk dia dekat atas. Memahami rukun iman. Lepas tu kita tulis apa dia? Nombor 1, beriman kepada Allah. Tulis sini balik lah.
Slide belum Jadi kita bertukar tidak Ustaz. hilang lah. Jadi tidak hilang apa yang patutnya kita tulis. Okey. Slide baru belum ada lagi Ustaz. Dah. Lepas tu tulis lagi. Apa nak tulis? Wajiblah ia beriktikad. Tulis ni. Pada setiap nombor kena ada bertanya. Tiada yang memberi hidayah dan taufik melainkan Allah. Satu yang kita nak kena faham kat sini, dua benda ni. Beri. Beri. Yang beri makan, yang beri minum, yang beri hujan, yang beri sihat, yang beri sakit. Itulah Allah. Jadi yang beri ni Allah. Allah yang memberi kerana ia memiliki sifat apa? Allah beri rezeki, dia beri manfaat, dia beri mudarat, dia beri sihat, dia beri sakit. Dia beri taufik, dia beri hidayah. Kenapa? Allah yang memberi kerana ia memiliki sifat Al-Ghani. bukan. Ar-Rahman dan Dia Ar-Rahim. memiliki Ar-Rahman. memberi sifat apa? Ketuhanan. Ketuhanan. Makcik ni aku tanya tak ingat-ingat. Setiap minggu tak benda sama pun tak ingat. Jangan ingat ikan kembung kat rumah tu biar dulu. Sekarang masak le. Ikan kembung aku dah keluar ke belum dia pecah air ni. Ini minggu lepas aku cakap ni. Hanya dia yang beri hidayah. Hanya dia yang beri taufik. Hanya dia yang beri sihat. Kenapa Allah ni dia lah, dia tu Allah. Kenapa Allah boleh beri? Kenapa makhluk boleh beri? Sebab yang boleh beri ni, sifat memberi ni adalah yang memiliki sifat ketuhanan. Siapa ketuhanan tu? Apa ketuhanan? Siapa yang milik ketuhanan ni? Allah. Kerana dia je Tuhan. Dia je boleh beri. Kita diminta untuk melahirkan sebab. Dakwah, beri tunjuk ajar, bagi tahu ni betul ni salah. Kita kena beritahu. Kita diamanahkan untuk beritahu. Tapi yang beri dia. Yang kata lulus, nak beri tidak taufik, ialah dia. Yang kata lulus, nak beri daya atau tidak, dia. Dia siapa? Dia Allah. Kenapa? Semua hajat pada dia sebab hanya dia yang menunaikan hajat. Makhluk tidak menunaikan hajat. Yang tunaikan hajat hanya siapa? Yang tunaikan hajat hanya Allah. Bukan dia. Kalau kita kata ada benda lain, maknanya bukan benda tu yang tunaikan hajat. Siapa tunaikan hajat? Itulah Allah. Okey, boleh faham? Ini benda yang pertama kita kena faham. Dia yang beri. Lepas tu nak minta pada dia. Tapi kita usaha. Belajar agama, pergi buat kebaikan, supaya dia boleh tunjuk. Kita lainkan sebab. Pandai dia yang beri. Ilmu dia yang beri. Tapi kita kena lahirkan sebab untuk cari. Kalau kita duduk rumah, tak mungkin kita boleh mimpi belajar Quran. Besok pandai satu bab. Petang tidur lagi. Mimpi lagi belajar Quran. Pada hukum syarak bukan begitu. Hukum syarak dia suruh kita pergi. Dia suruh kita belajar. Tapi yang beri bukan ustaz ilmu. Yang beri bukan kitab. Yang beri adalah Allah. Ada orang belajar pun tak diberi ilmu. Ada orang belajar tak diberi amal. Maka kalau rajin tengok kat Facebook Ustazah Asmah.
Tengok tak? Quran tak. Itu yang rumahnya kena tu, rumah pelajar online ni. Yang saya kata war tu, rumah dia lah tu. Rumah dia lah tu yang kena tu. Dia tak ada ni. Dia kata handphone dia rosak. Dia rumah tak ada api, tak ada air. Dia kata rumah dia nak cari handphone pun payah. Jadi dia tak adalah. Selalunya dia memang tak miss. Lalu dia memang dia yang kata, wah, kamu kat mana? Dia jawab. Dia masa banjir tu, dia dah keluar rumah, dia lari sebab dia selamat lah. Dia pergi kat Surau Muqarrabin. Dia kat kawasan tempat tinggi kat Ulangat tu. Dia Quran dia, bini dia baca Quran masa hujan turun tu. Letak Quran atas meja. Ada 2 Quran tak atas meja. Jadi dia orang keluar. Kita tak sempat nak kemas apa-apa lah. Mungkin bawa orang-orang penting ni. Quran ni terlupa nak angkat. Bila air tu naik dari sini, 7 kaki, tinggi kepala air naik. Bila air surut, balik rumah. Quran ni tak basah. 2 butir. 2 biji Quran tak basah. Ini lumpur. Kursi yang keliling meja makan tu dah terbalik lah. Dah hanyut dah mana, hanyut sana, dah patah ada. Tapi ini penuh lumpur. Tapi Quran tak basah. Masa saya call dia pun tak dapat, saya call bini dia. Dia cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz agaknya meja terapung kot. Sampai dia berfikir gitulah. Mungkin meja terapung. Bila air naik, meja ni terapung. Tapi kalau meja terapung, kursi pun terapung. Dan meja dia berat. Jarang meja terapung. Kecuali kalau meja yang dalam tu kabus lah. Macam meja-meja murah tu lah. Kalau tendang pun tercabut. Tu meja tu. Mungkin terapung. Hatta kalau dia terapung sekalipun, tak mungkin dia tak basah. Air tu macam sungai tau. Sungai mengalir tu. Itu. Mesin basuh, ada orang mesin basuh boleh terkeluar dari rumah, jumpa dekat tengah jalan, mesin basuh dia. Dulu ada orang cerita dalam grup, dia kait, dia punya peti ais dekat pokok langsat. Pokok langsat tinggi, peti ais dia hanyut, tersangkut dekat pokok langsat. Kait peti ais dekat pokok langsat, tahu tak? Lepas urut. Pokok langsat, peti ais besar tersangkut dekat pokok langsat. Banjir pasal. Kau tak air tu kuat. Ustazah Asma ni dengar berita tu dia datang. Ustazah Asma tu kan. Popular lah Ustazah Asma ni, takkan tak kenal. Kalau orang perempuan dia kenal Ustazah Asma ni. Dia tengok, menangis dia tengok, Quran tak basah. Mungkin memang meja tu terapung, Allah nampungkan meja tu sampai ke 7 kaki, sampai ke siling, dan air tak naik lagi siling. Kalau air naik penuh siling, Quran ni basah. Mungkin dengan sebab Allah nak muliakan, mesti nak tahu apa sebenarnya. Allah beri Quran tu, dia stop air dari itu je. Dah perlu semua selamat. Kalau lepas ke siling, orang kampung tu dah buat tak bumbung surau. Bumbung surau ni dengan bumbung rumah sama tinggi. Kalau air naik ke siling, naik ke bumbung rumah, orang tak bumbung semua habis. Bukan sikit-sikit orang naik ke bumbung. Jom ambil video, dia kata kat saya, saya kata ramai naik ke bumbung. Sampai 7 pagi. Sampai orang ada baki lain telefon, masuk dalam Facebook, minta tolong hantar makanan. Kami sini daripada malam tadi atas bumbung. Allah, saya tengok dahsyatnya banjir. Tu bayang kalau air naik atas bumbung ni, kau tak apa dalam ni tu basah. Tapi Quran tu tak basah. Lumpur pun tidak. Allah, kalau Allah jaga tak ada orang boleh halang lah. Kita buat apa pun, Allah kata ni tak kena air. Tak kena air mungkin berkat tuan rumah tu dia rajin khatam sebulan sekali. Kami ni memang ada program lah, khatam sebulan sekali untuk kelas ni. Lelaki tak ramai lah, 5 orang masuk. Pelajar ada, ni pelajar ramai tengok ni. Ni 140 orang ni. Ni pelajar. Jadi pada saya, memang benda ni Allah punya kuasa. Tapi dia muliakan tuan rumah tu dengan ditunjukkan, kau jaga Quran yang baik. Maknanya kau jaga, maknanya kau baca. Allah bagi dia hadiah, tunjukkan dekat rumah dia. Berlaku. Dia memang, saya tengok dalam grup, kadang-kadang 2 pagi. Ni dia update. Dah baca Quran, tapi duduk 2 pagi. 2 pagi dia update. Saya tanya, semalam lambat habis baca Quran. Dia bomba sukarela. Dia pergi tolong orang cari orang hilang dekat bukit apa tu ni. Dia balik rumah pukul 2, baru dia baca Quran. Dia kata, baru baca separuh, siang baca separuh, dia sibuk. Dia sibuk dengan kerja masyarakat ni.
Allah muliakan rumah dia, Allah muliakan dia suami isteri setiap bulan. Kali tu dia hantar saya pulut kuning kat rumah. Dia kata, Ustaz, sebab kami tak pernah khatam Quran sebulan sekali, suami isteri. Tapi bila Ustaz pandu kami ikut disiplinnya Ustaz ajar, kami dapat khatam Quran sebulan sekali. Dia hantar saya pulut kuning. Dia kata macam nak kenuri dengan saya ruang hantar pulut kuning. Dia makan sikit, saya makan sikit. Saya tak adalah minta apa-apa sebenarnya. Nak murid ni saya tak pernah minta apa-apa. Kalau dia bagi, saya ambil. Dalam cara seperti saya lah, saya kata itu je lah. Dia pun nak ambil berkat. Tak apalah dia hantar Quran. Dia kata, Ustaz, selama saya hidup, saya tak pernah khatam sebulan sekali. Dan istiqamah dalam 5-6 bulan ni. Dia kata dia syukur dia dapat buat. Allah nak tunjukkan depan mata dia. Engkau jaga Quran, mulia Quran ni, tak pasal. Orang lain tak dapat itu, rumah dia dapat. Wah, untungnya dia. Makna dia apa? Allah tengok perbuatan dia. Perbuatan dia apa? Baca Quran khatam sebulan sekali dan istiqamah dan bergembira bila dapat khatam Quran. Bagi kawan ni makanan, dia memang murah. Hantar rumah saya kan, pulut kuning satu bekas tau. Saya potong 4, saya bagi anak-anak saya sikit. Dan kita nak makan banyak, mana kita makan? Kita 2-3 orang kat rumah tu. Bagi. Gendang bagi 4, lepas tu bagi ayam, kuah ayam ni, secah. Bagi 4, bagi anak ni 1, rumah ni 1, bagi-bagilah. Kongsi rezeki. Bagi jiran. Allah Asma tengok menangis. Dia tengok menangis. Dia tengok orang tak basah dia menangis. Fikir air kalau tinggi ni, patutnya ni nak tenggelam. Tapi ni dia macam tenggelam. Tu saya telefon dia kata, Ustaz, agaknya meja terkapung. Saya kata, benda ni tak boleh fikir yang akal. Benda ni tak boleh fikir yang akal. Kalau Allah nak ampuhkan, nak terapungkan, benda berat kalau Allah terapungkan. Betul tak? Hukum adat dia benda berat tenggelam, benda ringan terapung. Itu hukum adat dia. Kalau Allah nak tenggelamkan, Titanic Allah tenggelamkan. Ini Titanic. Kapal paling besar di dunia. Dia buat sisi keselamatan. Masa hari perancaran dia kata apa? Titanic will never sink. Dia kata, Titanic tak akan tenggelam. Yang beri ucapan tu. Yang merasmikan perairan pertama. Perairan pertama tenggelam. Tengok. Kalau Allah nak buat. Lepas tu kita kata baca Quran. Tak ada mujizat Rasulullah ni yang paling besar, ulama kata, bukan belah bulan. Kita kata belah bulan yang hebat. Di sini Rasulullah begini je. Bulan terbelah. Jatuh pula dekat Jabal Qudus. Nampak bergolik dia tu. Rupanya lagi besar daripada tu, Quran. Rasulullah ambil bekas air, keluar air. Bekas sikit. Minum 100 lebih ni. Dia ambil, letak tangan di dalam air tu, air keluar daripada tangan dia, jari dia. Inilah air yang paling mulia berbanding dengan air Zam-Zam. Dan kita katalah. Mujizat. Rasulullah ambil makanan. Orang lain ambil pula. Tapi tak luak. Makanan tak luak. 100 orang boleh makan dan bukan yang kecil. Itu nama apa? Itu nama mujizat. Tapi besar lagi mujizat Quran. Dia boleh beri syafaat dalam kubur. Dia boleh jadi pembuat bela dalam kubur. Lepas tu malaikat nak pukul manusia, dia bela. Kau jangan pukul ni. Aku Quran. Aku dia baca atas muka bumi. Tu Allah tunjuk Kereta BMW, apa benda mahal tenggelam. Quran ni hanya berapa ringgit? RM25, RM125, RM75. Kalau nilai dunia dia tak ada nilai. Tapi di sisi Allah sangat nilai. Ada yang dilihat rumah terbakar, Quran tak terbakar. Meja keliling terbakar. Dapur terbakar. Quran tak dapur, tak terbakar. Kita dengar ni kan? Ni Allah lihat dekat banjir pula. Kalau kita tak nak ambil pengajaran, kami ambil iktibar, tu tak tahu jaga apalah. Lepas tu Allah pilih orang-orang tertentu untuk meletakkan, dia kata tu. Okey. Kita tengok sini. Ni. Allah yang beri hidayah. Allah yang menyelamatkan.
Dekat Nanding tu tak ada dengar lagi orang mati lah. Setakat ni tak dengar ada orang mati kan. Tapi tempat lain dah ada dengar orang mati ni. Orang lemah, orang jumpa benda tu. Nanding tak dengar orang mati. Walaupun dia punya rumah tenggelam, tapi tak ada kemalangan jiwa lah. Maknanya masih lagi boleh bersyukur. Dua benda yang penting. Ini nama dia apa? Satu, dia nama dia hidayah. Ni. Hidayah ni kalau kita sebut dalam perkataan lain, disebut juga sebagai petunjuk. Ada juga satu lagi nama yang penting yang manusia memerlukan, nama dia taufik. Ini. Taufik ni apa? Erti taufik. Ini yang orang tak faham taufik ni. Guru saya dulu dia cakap apa? Kekuatan. Mana Allah beri taufik? Allah beri taufik. Mana Allah beri apa? Allah beri kekuatan melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Ramai kawan-kawan online, buku-buku yang cantik banyak kata semua tenggelam. Adanya laptop lah hanya. Jadi saya ingat saya nak print balik lah, nak bagi dia balik. Dia hadiah bagi balik, ganti balik. Kesian dia orang. Nota buku yang orang beli yang saya tu semua dah hanyut dah. Nanti saya ingat yang kawan-kawan di Nanding tu saya nak bagi balik lah. Kesian dia tengok dia orang. Apa yang mampu tolong, dia tolong lah. Kekuatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larang. Kalau orang itu di Islam, dia tahu ni dosa. Dia tahu ni kena buat. Dia tahu ni tak boleh buat. Dia tahu. Tapi dia tak kuat nak buat. Dia tahu belajar fardu ain itu wajib. Tapi dia tak kuat nak datang. Itu maknanya dia belum mendapat apa? Mendapat taufik. Dia belum dapat taufik. Hidayah dapat. Jadi mula-mula hidayah, lepas tu taufik. Lepas tu yang tepat kita kata wabillahi hidayah wa taufik. Bukan wabillahi taufik wa hidayah. Wabillahi taufik wa hidayah. Patutnya wabillahi hidayah wa taufik. Ada juga guru kata nak sebut wabillahi hidayah wa taufik. Taufik wa hidayah pun tak apa. Kerana kita menyebut dia punya misi, kemudian menyebut dunia visi, kemudian menyebut dunia misi. Maknanya taufik ini adalah satu jalan menuju ke destinasi itu namanya hidayah. Tahu tak? Taufik ini perjalanan dia. Apa? Tinggal disuruh, buat disuruh, tinggal dilarang. Dan itulah untuk menuju kepada hidayah Tuhan. Hidayah ni apa? Redha Tuhan, kasih sayang Tuhan, keampunan Tuhan. Itu juga ulama mengatakan hidayah. Ilmu Tuhan, iman, itu hidayah. Jadi menyebutkan wabillahi taufiq wa hidayah, atau kita kata wabillahi hidayah wa taufiq pun boleh juga. Menyebut dulu matlamat dia, kemudian menyebut dulu perjalanan dia. Pun tak apa juga. Tapi ada guru kata yang tepatnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wabillahi hidayah wa taufiq. Sebut hidayah dulu. Sebut matlamat dulu. Lepas tu sebut jalan. Kebanyakan masuk wabillahi taufiq wa hidayah. Sebenarnya wabillahi hidayah wa taufiq. Ini ucapan-ucapan yang orang sebut lah dalam penutup majlis kan. Tak apalah. Mana-mana pun tak apalah. Tapi yang kami belajar wabillahi hidayah wa taufiq. Saya kalau saya sebut selalu wabillahi hidayah wa taufiq. Okey. Ini taufik. Jadi dua benda ni, dua perkara ni, dia bermatlamat untuk memandu. Ini dua-dua ni.
Dia tak ada matlamat lain. Matlamat dia memandu kepada redha Allah. Jadi panduan kehidupan kita lah. Suatu penting menyebut perkataan ini. Ya Allah, berilah aku hidayah dan taufik. Jangan sebut hidayah saja. Berilah anak aku hidayah dan taufik. Berilah suami aku hidayah dan taufik. Berilah isteri aku hidayah dan taufik. Kalau hidayah saja, dia sedar yang benda ini wajib. Tapi dia tak ada kuat untuk buat benda wajib. Kenapa? Tidak diberi taufik. Okey, faham ke tak faham? Kalau faham, kasih angguk satu kali. Mulut belakang tutup dengan mas. Ada faham? Kasih angguk satu kali. Kalau tak ada faham, tak ada faham, kasih giling. Kalau cakap pun tak dengar sekarang. Kalau faham pasal apa? Syukurlah. Jadi nak kena beritahu sini, tiada yang layak, yang boleh, yang berhak, tiada yang dapat buat, tiada yang mampu buat, tiada yang boleh buat, tiada yang boleh beri. Maknanya pemberi hidayah dan taufik sebenarnya adalah Allah. Atau kita kata hanyalah, kalau nak kita kata itu, hanyalah Allah. Benda lain, orang lain tak boleh beri. Ada satu profesor ni, dia daripada University of Kent, K-E-N-T, dekat Amerika. Dia baca kisah Imam Syafi'i. Dia baca, dia kagum. Dia pergi dekat Mesir, dekat kubur Imam Syafi'i itu dia sujud. Dia kata dia kagum dengan Imam Syafi'i ini. Tapi dia masih belum dapat memeluk Islam. Dia masih belum dapat memeluk Islam. Kenapa? Hidayah ni bukan ilmu punya. Bukan Imam Syafi'i punya. Walau dia kagum Imam Syafi'i pun dia tak dapat memeluk Islam ni. Kenapa? Allah belum beri hidayah lagi. Ada orang tak tahu apa-apa tentang Islam. Dia tengok kawan di Islam, dia berkenan dengan kawan dia nak masuk Islam. Betul? Ada orang dia nak kahwin, dia masuk Islam. Lepas tu kalau dia kahwin masuk Islam, tak apa, dia masuk Islam. Kalau kita kata, you masuk Islam, kenapa mau kahwin? Tak guna you masuk Islam, tak boleh. Dia masuk Islam. Walaupun dia masuk Islam, dia tak semayang, selagi dia yakin Allah itu ada, yakin pada Allah, beriman pada Rasul semua, kurang-kurangnya dia tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau dia mati kafir, dia kekal dalam neraka. Dia masuk Islam nak kahwin ke nak apa, tak apa. Nanti kemudian ajarkan dia agama. Kemudian dia faham Islam ni sebenarnya apa. Islam ni bukan untuk kahwin saja. Banyak orang masuk Islam ni kadang untuk kahwin. Saya tanya dia masuk Islam. Kenapa masuk Islam dia tanya? Saya bulan depan nak kahwin dengan orang Islam. Itu. Sebenarnya kalau ikut niat ni tak berapa cantik lah. Tapi tak apalah biar dia masuk Islam. Macam guru kata sekurang-kurangnya dia tidak kekal dalam neraka. Kalaulah dia tu lepas Islam tak semayang. Memang dia masuk neraka lah, dosa. Tapi tak kekal. Kenapa? Dia mati dalam Islam. Ada agama Islam. Okey, ni. Pemberi taufik dan hidayah itu sebenarnya adalah Allah. Jadi kita tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi sebagai adatnya, kita salahkan diri kita. Kita tak pandai dakwah kat dia. Tu salahkan diri kita. Hakikatnya Allah yang beri dia sedar. Tapi kita salahkan diri kita. Kenapa? Tak pandai. Tak sungguh-sungguh. Akak rumah sebelah Cina. Akak keluar rumah, itu asuh tegur sama akak.
Akak, you mau pergi mana? Hari Selasa saya tengok you selalu keluar rumah. You mau pergi mana? Oh, saya pergi masjid. You bikin apa masjid? Kita belajar agama. Cakap dengan dia asuh. You tak nak masuk Islam ke? Cuba try dekat saya. Oh, you ni utajah kan? You utajah Saya bukan utajah. Saya orang biasa je. Oh, apa you cakap tadi apa? Oh, nantilah I think about it. Mana tahu? 3 minggu depan dia kata, oh, you nak masuk Islam kan? Saya kalau nak masuk, you nak pergi masjid kan? Kalau saya nak mau masuk Islam, saya kena pergi masjid ke? Kata. Tak apa, tak pergi masjid, tak apa. Pergi semayang kat rumah pun boleh. Ayu saya kena semayang tak? Ayu kena semayang. Oh, saya kena puasa dia kata. Uyuh, mati dia kata. Bukan 6 kalau minum sampai maghrib. Tahu belas buat maghrib. Itu saya sebut lah. Sampai maghrib pun kalau minum boleh mati . Kalau mati so saya tidak berapa tahun puasa. Anak saya 6 tahun pun tak ada minum air tak mati. Aku tengok orang dalam tanah 20 bumi 2 minggu tak minum air pun tak mati. Oh iya ke? Oh jadi puasa tak susah. Puasa tak susah. Atau masuk Islam lah. Ajaklah abang masuk Islam. Ya, abang pernah mati . Tak pada apa pernah mati atau masuk Islam. Anak berapa? Saya tak ada anak. Lagi senang lah. Tak ada tajian berapa masuk Islam. Nanti Asuna nanti saya ajar Asuna mengucap. Saya terangkan Asuna ini apa. Nanti kita pergi register you punya nama lah. You punya nama So Asal. Saya tukar nama you dulu. Salimah. Macam. So Asal. Saya tukar nama you Salimah. Oh sedap itu nama. Okey lah. Salimah. Boleh. Woi, kalau macam itu akan dapat pahala besar. Kamu ni tak mengajak pun. Sebut aja Allah turun hidayah. Dia masuk Islam. Sebab dia kita cakap. Jadi kita dapat pahala. Lepas tu bimbing lagi perlahan-lahan. Buat pergi masjid. Kenalkan dia kat saya pun tak apa. Ustaz ni ada So Asal. Yang Ustaz cakap tu nama Salimah. Bagus. Kita bagi dia semangat. Bagi dia hadiah, bagi telekong, dia tak duit, bagi dia duit. Tak apalah. Jaga di dalam agama dia. Walaupun hidayah itu Allah yang beri. Dia baik yang kita, tegur kita, bagi kita buat oren nak, bagi kita buat yang anggur lah. Kita pun balas lah, bagilah dia apa-apa. Kita buat baik kat dia. Kalau anak dia demam, tak apa. Itu dia demam, kita bawa dia ke hospital. Tak apa. Dia kata, wah, you baik, you jiran yang bagus. Cakap dengan dia, Islam memang turun macam ni. Jual nama Islam. You ni bagus, you bagus. You keluar, you tanya saya apa khabar. Baguslah, you Islam memang ajar saya macam ni. Mudah-mudahan dia tertarik dengan yang dikatakan Islam yang berlihat depan mata dia lah. Lihat depan mata dia. Ajak-ajak gitulah. Maknanya mesti ada watak da'i lah. Watak pendakwah yang kecil pun tak apalah. Watak pendakwah yang kecil. Kadang dia tengok, you pakai ni tak ada panas lah. Apa ni dia kata? Itu kain tutup je lah. Dia kata apa tu? Tudung lah. Ni panggil tudung lah. Oh, tudung lah. Tak ada panas lah. Kadang saya nampak you pakai ni tutup muka tu serupa Doro punya dia. Tak ada panas lah. Tak ada panas. Tak panas. Oh ni cuaca panas, tak panas. You nak try, saya bagi you satu. Kalau you pasal you try pakai je, try. Kalau orang tanya ni, Atuk kenapa you pakai macam, saya dulu cakap nama Salimah. Kita buat cara yang tidak dia perasan, kita memperkenalkan dia, dalam hati kita kata, Ya Allah berilah dia hidayah. Bukan aku yang beri, engkau yang beri. Tapi aku usaha untuk engkau beri. Kena ada watak gitu kan. Kalau dia ada watak lah, tak engkau mati dengan tu tadi tu. Kalau itu, sebab dia baik, dia sangat baik. Cuma dia tak ada Islam je. Ada orang-orang ni dia baik dengan dia tau. Dulu dekat Ustaz Dasuki kita kan. Ustaz Dasuki. Dekat mana ni, kat Puchong. Orang surau ni umum. Kita nak buka wakaf, nak minta 40,000, nak buat
Sebab awning, dia ada buat sembahyang Jumaat. Sana tak ada awning. Bila hujan, habis orang jemaah separuh kena hujan. Jadi mereka lari-lari tak sempat muat sembahyang. Sembahyang jugalah atas lantai yang kena hujan ni. Jadi dia buat awning. Jadi asal tu, ni cerita betul ni. Dia umum ahli jemaah semua kita nak bayar 40,000. AJK ni yang umum ni keluar dia 2-3 orang dari masjid, depan dia orang Cina. Dia panggil, Haji, tadi dia cakap apa? Kita kata nak buat ini. Haji datang rumah saya. Datang rumah. Dia keluar cek 40,000 bikin. Orang Cina, tutup tu tabung. Baru umum ni. Lepas tu bila orang masjid buat, dia datang, dia jauh, tengok, dia tahu dia bagi duit kan. Dah siap, dia orang pun jarah dia lah kata, Uncle, tu dah siap lah, cantik Uncle. Dia panggil kolektor kawan dia juga, tapi dia bagikan 40,000 tu, masjid bayar lah. Dah siap. Uncle, cantik. Lepas tu dia tengok kan orang masjid ni ramah lah tu kan, masuk Islam. Betul. Kita tahu, jangan kita jangka kan, orang Cina depan masjid ni, dia kata alah, dengar wazan pun tak guna. Jangan cakap tau. Dia dapat Islam, takut dia lebih baik dari kita tau. Itu nama tu apa tu? Itu nama hidayah. Itu nama taufik. Kalau kita ni ada pasangan yang tidak sembahyang ke apa kan, kita minta Allah beri taufik. Sebab dia sedar benda wajib. Tapi dia tidak kuat nak melakukan ketaatan, kadang-kadang dia buat dosa. Dia tidak kuat meninggalkan maksiat. Bukan nak salahkan taufik itu tidak diberi. Salahkan pada kita, mungkin doa kita tidak mencukupi. Atau dakwah kita ni tidak kuat dalam hati kita. Yang gagal menarik dia. Pada adab ni kita kata itulah. Hakikatnya Allah belum bagi. Jangan kata Allah tak bagi. Belum bagi. Ada orang 2-3 hari nak mati, Allah bagi dia. Dia taubat terus-terus, dia mati di syurga. Dia tak tahu. Mungkin dia dapat tak pernah orang hidup. Pun dia tak tahu. Okey. Nanti kita sambung nombor 21. Hari ni ada berapa slide Ustaz? Tauhid ni satu slide. Okey, salinya ni. Okey, yang tadi slide apa? Jadi dapat slide tak? 3 slide. Okey, yang tadi dari slide ni. Tak ada slide Ustaz. Ya. Okey, nampak tak? Ni. Nampak Ustaz. Oh, dia tukar lagi. Okey, ni tu dia. Ni, rukun solat keempat baca Fatihah. Slide. Dah. Ni 2. Ni dah tunjuk kan. Ni 3. Ni 4. Okey, cukup pagi ni. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Doa-doa lah sini tak banjir.